Okey, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada sore saya hari ini, Cikgu Bahar, saya Cikgu Bahar Rudi bin Haji Kasim akan mengajar pelajar iaitu sejarah bab 1 tingkatan 1. Ya, di sini Cikgu Bahar akan mengajar bab 1 tingkatan 1. So hari ini kita akan belajar untuk tempoh 3 minit awal ini, iaitu berkaitan dengan pengertian sejarah, tokoh sejarawan, masa dan ruang, kemudian sumber sejarah, dan yang kelima iaitu berkaitan dengan penyelidikan dalam sejarah. Jadi apa yang cikgu paparkan ini, cikgu saya ini sangat penting untuk pelajar memahami dan menghafalkan fakta-fakta yang cikgu berikan. Tak perlu nak baca lain dah. Ini cikgu tunjuk ni pun dah, insya-Allah akan membantu pelajar untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan subjek sejarah tingkatan 1 bab 1. Baiklah, cikgu tak nak masa. So kita terus pada pengertian sejarah. Okey, pengertian sejarah ni ada dua konsep. Pertama, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. So, segala pelajar kena hafal bahasa Arab apa maksud dia dan bahasa Inggeris apa maksud dia. Baiklah, di sini kalau kita lihat di sini yang cikgu tulis ni, pengertian sejarah ni ada dua kategori, iaitu bahasa Arab, iaitu sejaratun, iaitu bermaksud pokok, ataupun dalam bahasa istilahnya iaitu keturunan. Okey, keturunan dan asal usul. Keturunan dan asal usul itu dari segi bahasa Arab. Sejaratun iaitu keturunan asal usul. Jadi pengertian sejarah ini dia bukannya satu saja. So meluas, pengertian sejarah meluas. Baiklah, untuk bahasa Inggeris pula, okey, iaitu bermaksud sejarah, maksud cerita seseorang. Cerita seseorang. Mungkin kisah seorang ni, saya beri contoh lah. Contoh Tun Abdul Rahman, kisah dia seorang pemimpin atau perdana menteri pertama kita, ya. Tun Abdul Rahman itu yang telah memerdekakan tanah Melayu pada zaman-zaman dahulu. Sampai sekarang inilah pemimpin kita menjana ekonomi kita dan meningkatkan ekonomi dan sosial dalam Malaysia. Alright. So itu dikatakan asal usul ataupun cerita seorang. Baiklah, kita terus masuk pada nombor 2, iaitu tokoh sejarawan. Okey, pelajar dah tahu ya, tokoh sejarawan ni yang ini saya sebut ni meluas. Maksudnya ada Herodotus. Ni orang Eropah ni. Ibn Khaldun. Ni bagi apa? Arab ni ya, Ibn Khaldun. Saya rasa pelajar kenal ni, Ibn Khaldun ni. Ni famous ni ya. Okey. Kemudian ada Muhammad Yusuf. Ada 2-3 orang lagi sejarawan, tapi cikgu yang cikgu tekankan sekarang ni, yang cikgu penting sekarang ni adalah yang kebanyakan keluar dalam exam. Soalan akan tanya berbentuk esei, struktur dan bentuk objektif. Maka pelajar kena tahu tiga sejarawan yang perlu kita tahu. Herodotus. Okey, contoh Herodotus ya. Herodotus iaitu Herodotus menerangkan. Alright. Herodotus menerangkan bahawa sejarah ialah penceritaan tentang manusia. Herodotus mengatakan sejarah ialah penceritaan tentang manusia. Sejarah manusia lah. Contohlah zaman Paleolitik, manusia hidup dalam gua, bercocok tanam tepi sungai, apa lagi, memburu dan sebagainya. Kisah manusia, penceritaan kisah manusia. Herodotus punya pemahaman tentang sejarah. Baiklah, kita terus kepada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun belum mengatakan bahawa sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia dan peradaban dunia, dan juga perubahan yang berlaku terhadap seseorang itu. Di sini ada dua, ya. Pertama, Ibn Khaldun mengatakan sejarah ialah tentang apa? Masyarakat manusia, tentang peradaban dunia. Tentang peradaban di sini maksudnya iaitu dari bawah ke atas, maksudnya daripada zaman kesusahan, atau zaman gelap ke zaman moden. Ini maksud dia. Ingat ya? Tentang peradaban dunia, daripada zaman gelap, zaman kesusahan, zaman kemusnahan kepada zaman apa? Zaman moden. Yang sekarang ni lah, adanya pendastrian, ada pelabuhan, ekspor, import dan sebagainya. Ini moden. Kalau yang dulu zaman gelap, politik musnah, sosial musnah, ekonomi lagi dah musnah. Ini katakan zaman gelap. Jadi apa diceritakan oleh Ibn Khaldun ini mengisahkan tentang peradaban dunia dan perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Perubahan. Ingat itu perkara ya? Perubahan yang berlaku pada manusia sendiri. Contohlah ya, manusia dulu
hidup dalam gua. Okey, zaman Pak Long contoh ya. Hidup dalam gua, lepas tu hidup berbina-randa, memburu di dalam hutan, bujuk tanam, sebagai nelayan dan sebagainya lah. Tetapi kalau sekarang ni ya, dan sekarang ini iaitu manusia sekarang ini iaitu lebih moden. Tak perlu nak duduk tinggal dalam gua, tak payah. Tak perlu nak memburu, tak payah lah. Sekarang kan hidup di zaman ni, sekarang hidup mana? Di kawasan perumahan, di kawasan yang cantik. Nampak tu. Tak payah memburu. Pergi pasar saja, nak beli apa? Ikan, udang, ayam, semua ada. Tak perlu memburu. Ini yang dimasukkan oleh Ibnu Khaldun. Dan seorang tokoh sejarawan kita yang juga terangkan, iaitu Muhammad Yusof. Apa Muhammad Yusof kata berkaitan dengan apa pengertian daripada Muhammad Yusof ini? Iaitu beliau mengatakan bahawasanya sejarah ialah masa lalu itu sendiri dan catatan atau rekod tentang suatu peristiwa yang berlaku. Masa lalu dan catatan rekod peristiwa yang berlaku dahulu. Ini yang dinyatakan oleh sejarawan iaitu tuan kita Muhammad Yusof. Muhammad Yusof ni orang kita ni, Malaysia juga. Okey. So saya harap para pelajar boleh memahami dan menghafalkan setiap nama dan cerita-cerita tersebut. Okey ya. Sebelum cikgu teruskan, cikgu terangkan ya. Untuk belajar sejarah ini, saya menasihatkan kepada para pelajar, saya bagi tips macam nak bagus sejarah. Okey. Selalu membaca, kemudian buat nota kecil. Nota kecil, okey. Ambil kertas A4 tu, bahagi 2, lipat. Lepas tu tulis tu, bab 1, jatan 1. Buat nota yang simple-simple saja. Kemudian tulisan-tulisannya hendak simple dan mudah difahami. Ini saya bagi tips ni. Sebelum cikgu teruskan ni, yang ke 4 ke 5 ni, so cikgu ambil tips sikit ya. Cikgu ambil tips sebaik mungkin lah ya. Mungkin sedikit tapi sebaik mungkin. Kena hari-hari baca buku sejarah ni. Timbulkan rasa minat. Kemudian setiap kali belajar sejarah, kalau boleh belajar ya, sambil belajar sejarah, sambil berimaginasi. Kita beranggapan berada di zaman itu. Nak bagus sejarah ni, baca sejarah dan beranggapan kita berada di zaman itu. InsyaAllah senang belajar sejarah dan seronok. Ini petunjuk bagi ni ya. Okey? So itu cara tips atau petunjuk bagi ni memudahkan pelajar untuk faham. Kalau kita setakat kita baca sahaja, kita tak memahami, kita tak feel, kita tak mengidentikan, susah nak faham. Saya rasa bukan setakat subjek sejarah saja. Saya rasa semua subjek begitu ya, kita kena baca berfikir. Belajar ni kena berfikir, bukan belajar saja, tidak. Belajar sambil berfikir. Alright. Okey, seterusnya. Nombor 4. Okey, sumber sejarah. Alright, sumber sejarah ada 2. Pelajar kena tahu ya, ada 2 sumber sejarah. Sumber primer dan sumber sekunder. Cikgu, apa cikgu? Sumber primer dan sekunder tu? Alright, cikgu tengok sini ya. Cikgu dah pendekkan cikgu ni. Okey, sumber primer ialah perkara atau bahan yang belum diolah. Okey? Lihat sini ya. Sumber primer ialah bahan atau benda ataupun sesuatu perkara yang belum diolah. Seperti contohnya fosil, diari, difak, fail rasmi kerajaan, batu bersurat. Sebelum balik ya, tengok ya. Ini soalan objektif ni. Ini jadi soalan objektif ni dan soalan ni biasa keluar ni. Belum primer, sumber pertama sekali. Primer ni sumber pertama sekali tau. Yang first sekali, iaitu bahan yang belum diolah, belum diusik. Contohlah ya, contoh. Saya cikgu sebagai seorang profesor arkeologi, profesor sejarawan. Okey, saya menjumpai tulang dinosaur di Bukit Jelutong contohnya. So, saya jumpa tulang dinosaur di Bukit Jelutong tadi, tulang tadi belum diusik, belum sentuh lagi. Maksudnya berdebu lagi, tertindih dengan batu, tertinggal burung rampai. So, saya sebagai profesor arkeologi, saya pergi saya pergi menyiasat, saya pergi mengkaji dan sebagainya. Itu dikatakan bahan yang belum diolah, terletak, tak diusik lagi. Cuma dalam sejarah ni contoh yang diberikan ialah fosil, diari, artifak dan sebagainya. Ya, ini soalnya fail rasmi kerajaan ni. Kenapa fail rasmi kerajaan ni termasuk dalam sumber primer yang pertama, bukan yang kedua, fail rasmi kerajaan? Kenapa? Tapi dalam soalan sejarah tak keluarlah. Cikgu cuma terangkan saja. Sebab fail rasmi kerajaan ni adalah satu fail yang sangat penting dan rahsia kerajaan. Nampak tu? Rahsia kerajaan. So kita tak tahu. Orang luar tak tahu.
Perdana Menteri Perdana Menteri punya pembantu tak tahu. Yang tahu siapa? Ni, agung kita yang tahu ni. Agung saja yang tahu. Okey, agung yang tahu. So, variasi kerajaan termasuk dalam sumber prima yang pertama yang belum diolah. So, ini rasa kerajaan. Okey, batu bersurat. Pelajar-pelajar saya rasa darjah 6 pun dah tahu dah belajar tentang batu bersurat ni. Bukti kedatangan Islam di tanah Melayu, di Asia Tenggara. Batu bersurat, yes, ini semua prima yang pertama. Tak diusik, tak diolah, terletak kat situ, kat Terengganu ya, terletak di situ. So tidak diusik, tak ada pembaharuan, tak ada conteng, tak ada mewarna, tak ada diukir, tak ada. Sampai macam tu bentuk dia. Yes, batu bersurat. Okey. Faham ya? InsyaAllah ya, faham ya? Okey, nombor 2, sumber sekunder. Okey, sumber sekunder ialah sumber yang kedua ya, iaitu telah diolah. Tengok ayat cikgu ya. Sumber sekunder telah diolah seperti akhbar, majalah, ensiklopedia. Okey, ensiklopedia ni ingat ya, penting ni. Ensiklopedia ni penulisan dan fakta. Penulisan dan fakta. Ni buah ni. Buku sejarah ni, sejarah, buku sejarah, latihan sejarah. Inilah ensiklopedia ni. Penulisan dan fakta. Yes. Sejarah fakta. Jadi, ini dia. Okey? Ensiklopedia ni ingat. Ensiklopedia ni pun antara soalan objektif yang akan keluar ni. Okey, penilaian penulisan dan fakta maksud ensiklopedia. Okey? So, pendek kata, sumber sekunder ni adalah perkara-perkara, benda-benda ataupun dokumen yang telah diolah. Seperti akhbar, majalah, ensiklopedia dan sebagainya. Okey? Boleh faham eh? Alright. Seterusnya, okey, mungkin ada yang nak tanya, mungkin dia tertanya cikgu, apa maksud fosil ni? Ada fosil kan? Fosil, okey. Fosil ialah peralatan ciptaan manusia yang dibuat daripada batu atau kaca atau logam untuk tujuan pemburuan, pertanian dan perdagangan. 3P. Perdagangan, pemburuan, pertanian. Dalam sejarah daripada darjah 6 sampai ke tingkatan 5 mesti mula perkataan pelabuhan, pertanian, perdagangan, perburuan mesti ada dalam subjek sejarah. Memang ya pun. Saya juga kata tadi, sejarah ni nak belajar berkaitannya, kita kaitkannya atau berkaitan dengan apa? Politik, ekonomi dan sosial. Kalau politik apa? Ini contoh je bagi ya, supaya pelajar-pelajar boleh buka minda, boleh faham. Politik seperti pentadbiran. Contoh kesultanan kita, agung kita, pembesar kita, raja kita. Okey. Okey, itu politik, iaitu pentadbiran lah. Ekonomi. Yes.